Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya antara peminat kepada brand NZXT. Bagi saya, dia antara brand terawal yang bawa masuk konsep minimalis ke dalam arena PC Master Race dengan design yang direka, kemudian pemilihan material yang tepat, build quality yang mantap dan juga finishing yang smooth menjadikan casing-casing dari NZXT ini berada dalam kelas dia, dalam liga dia yang tersendiri. However, dia ada satu masalah besar iaitu airflow. Disebabkan mereka nak buat satu casing yang compact and nampak premium, mereka korbankan ruang dalaman casing tu dan mereka letak satu front panel yang tertutup legap. Udara tak dapat mengalir masuk ke dalam ruang dalaman casing menjadikan komponen-komponen di dalam casing tu panas. Benda ni, isu ni bukan isu baru. Dah lama berlanjutan, ramai gila orang komplain tapi NZXT tak keluarkan solution dia sampailah tahun 2022. Untuk tahun 2022, kalau anda cek balik NZXT punya website, anda boleh jumpa beberapa casing yang datang dengan perkataan flow. Macam contoh yang saya review sebelum ni iaitu NZXT H7 Flow. H7 Flow adalah jawapan balas NZXT kepada mereka yang komplain casing mereka ni airflow tak cantik. Untuk video kali ni, saya nak perkenalkan kepada anda Flow series yang baru, yang paling latest iaitu H5 Flow. Yang best tentang casing terbaru ni, ada satu extra feature yang bagi saya bijak Kalau anda tengok pun saya rasa anda akan impress. Nanti saya tunjuk dia. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, macam saya bagi tahu kepada anda tadi yang sebelum ni saya ada review NZXT H7 Flow. Dia punya front panel tu jenis mesh, lubang-lubang besar untuk udara masuk. Sama dengan H7 Flow, NZXT H5 Flow yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ni menggunakan pattern yang sama. Dari segi design memang boleh kata hampir tak ada beza lah antara NZXT H7 Flow dengan NZXT H5 Flow ni. Cuma physically NZXT H5 Flow ni lagi kecil, lagi compact. Lebar dia dalam 227mm, tinggi dalam 464mm dan panjang or kedalaman dia tu dalam 446mm. Berat termasuk dengan tempered glass yang super tebal 7 kilo sahaja. Input output connection untuk NZXT H5 Flow ni bagi saya sikit tapi lengkap. Dia ada USB-A 3.0, ada USB-C and ada audio jack. Pada hemat saya, sepatutnya ada satu ataupun dua port USB-A 2.0 disebabkan untuk tahun 2022 pun kalau kita tengok motherboard yang latest still ada header untuk USB-A 2.0 dekat bahagian hadapan. So kalau tak guna membazir lah kan. Atas top panel ni ada satu magnetic filter untuk kita tapis debu dan senang untuk kita cuci. Dari segi dalaman memang compact, tapi tak ada hal kalau anda nak sumbat graphic card yang bersaiz besar panjang macam contoh iGame GeForce RTX 4080 Advanced OC. Maksimum panjang graphic card yang kita boleh sumbat masuk ke dalam casing ni ialah 365mm dan jarak GPU dengan PSU cover tu agak luas dalam 70mm. Bolehlah udara mundar-mandir dekat bawah GPU tu. Untuk CPU cooler pula, tinggi maksimum untuk CPU cooler ialah 165mm, tapi kalau anda pakai liquid cooler macam saya, tak payah risau tentang benda ni. Sebut tentang liquid cooler, kita boleh mount radiator yang bersaiz 240mm dekat bahagian atas ataupun kita boleh letak dia dekat bahagian hadapan. Kalau dekat bahagian hadapan ni 280mm pun tak ada masalah. Okay, the interesting part tentang NZXT H5 Flow macam saya cerita di awal video tadi kan ialah tentang dia punya kipas. Casing ni dia datang dengan dua biji kipas 120mm. Satu dia dah install siap-siap dekat bahagian belakang sebagai exhaust fan and satu lagi bukan berada dekat bahagian hadapan, no, bukan juga berada dekat bahagian atas, no, tapi berada dekat bahagian bawah. So
kipas yang berada dekat bahagian bawah ni, dia akan sedut udara sejuk dari bahagian hadapan bawah yang saya tunjuk kepada anda ni, dan dia akan tolak direct udara sejuk tadi ke kipas graphic card ataupun ke graphic card. Dengan cara tu, graphic card kita akan jadi lebih sejuk. To be honest dengan anda, ini bukanlah kali pertama saya jumpa casing yang bekalkan kepada kita dedicated fan untuk graphic card. Bukan. Tapi cara NZXT present idea ni kepada masyarakat, kepada user adalah satu idea yang perfect bagi saya. Kita tak nampak pun benda ni janggal, and kalau dari tepi kita tak nampak pun. Benda ni memang kita tak nampak. Smooth. Alright, dari segi kabel management, dekat motherboard tray bahagian atas tu ada satu lubang yang panjang. Benda ni best sebab kita boleh masukkan semua kabel fan, lepas tu kabel CPU cooler dekat mana-mana bahagian saja. Isu dia bila mana kita pasang radiator dekat bahagian atas, so bahagian ni dekat lubang tadi kita dah tak boleh nak akses. Last kali saya nak kongsikan dengan anda pengalaman pasang PC guna casing dari NZXT ni, which is saya nak bandingkan dengan pengalaman tahun lepas saya guna casing NZXT H510 Elite. Untuk H5 Flow ni, dalaman dia lagi luas, lagi selesa untuk kita buat kerja. Even kita masukkan motherboard yang bersaiz ATX. Saya ingat lagi tahun lepas saya pasang casing, saya pasang PC guna NZXT H510 Elite. Motherboard yang bersaiz ATX, bila kita masukkan motherboard tu ke dalam perut casing tu, saya punya jari tu dah susah nak bergerak dah. Sempit gila sampai ketika tu ada luka-luka kecil lah dekat saya punya jari jemari ni. Maklumlah jari jemari saya ni agak gemuk dan pendek, susah untuk buat kerja. Tapi isu tu tak ada dekat NZXT H5 Flow ni. Dari segi kabel management, mana-mana casing NZXT mempunyai kabel root system yang sangat-sangat mantap. Jadi tak perlu nak highlight sangat lah kot. Sebagai kesimpulan, kalau selama ni anda memang nak beli casing NZXT ni, anda memang berkenan tengok dia punya design, dia punya build quality, material, anda memang nak sangat benda tu, tapi anda terhalang dengan isu airflow kan, saya garanti kepada anda tak akan hadap masalah airflow dekat NZXT H5 Flow ni. Cuma saya ada satu benda yang memang tak puas hati gila-gila lah dekat NZXT H5 Flow ni. Dengan price tag RM389 Malaysia, bagi saya tak ada isu. Dia memang kenalah dengan apa yang dia offer kepada kita semua tu, RM389 Malaysia. Okey. Isu dia ialah dia hanya bagi kepada kita 2 biji fan. Satu dekat bahagian belakang dan satu lagi dekat bahagian bawah. Sepatutnya bagilah 1 biji lagi. Ataupun lagi bagus kalau 2 biji lagi dekat bahagian hadapan tu. Barulah kena dengan tema airflow dia. Ini tak pasal-pasal kita kena tambah lagi RM40 ataupun RM80 untuk kipas di bahagian hadapan tu. So RM389, anda kena ingat, anda kena tambah sikit lagi untuk lengkapkan dia punya airflow tadi. Itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli casing ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.